tak sedar tu kita dah menutup tirai tu 5 minggu konsep yang berbeza, maksud saya format yang berbeza untuk edisi ke-10 tu. Jadi keseruan untuk Datuk lah musim STL tahun ke-10 dengan format GP tu untuk Datuk sendiri. Okey, alhamdulillah STL GP Serikat tahun yang ke-10 saya ingat kali ini lebih meriah lagi sebab formatnya berbeza daripada yang sebelum-sebelum ini. Format ada quarter final, ada semi final dan juga ada final. Setiap minggu ada climax, orang nak melihat pentas final. Dan saya lihat kali ini masing-masing bersaing untuk mengejar poin. Yep. Ya, walaupun pertembungan itu di tempat yang ketiga dan juga keempat, tapi diorang bermain bersungguh-sungguh sebab nak mengejar poin. Sebab poin itu dikira daripada STL GP 1 hingga ke GP 5. Jadi poin itu ada poin yang dekat-dekat tu terpaksa, dan ada juga pasukan-pasukan yang mengelak daripada tangga ke-11 yang ke-12 daripada tersingkir ke Premier untuk tahun hadapan. Dan saya rasa ini lagi lebih menarik berbanding format liga sebelum ini. Walaupun ada pandangan yang berbeza lah. Berbeza. Ada yang minat liga dapat bermain dengan semua pasukan. Ada yang minat dengan format yang kita ada ini. Tapi ini semua dalam proses kita menilai lagi. Kita pun akan buat postmortem di peringkat Jawatankuasa Tertinggi PSM untuk kita melihat mana format yang perlu kita kekalkan, sama ada kekal ke format yang lama ataupun yang baru GP. Dan kalau kita lihat daripada segi penonton, saya rasa untuk view lah, saya rasa format ini rasa lebih ramai melihat sebab kali ini lebih menarik. Sebab persaingan di pentas especially yang quarter final dengan semi ini memang sangat sengit. Kalau saya lihat daripada GP 1 hingga 5 ni memang sengit di peringkat itu, di suku akhir dan semi final. Dan ini menjadikan dia lebih menarik sebab masing-masing mengatur juga strategi. Kadang-kadang dalam grouping pun mengatur untuk jadi juara ataupun nak juara kumpulan dan sebagainya supaya tidak diundi dengan mana-mana pasukan. Ini semua adalah satu benda yang baru dalam STL. Dan juga format yang baru ini saya rasa lebih terbuka dan lebih bersaing untuk semua pasukan. Cumanya memang adalah sedikit masalah. Contoh kalau undi dapat pasukan yang sama bertanding. Itu je masalah dia. Sebab mungkin tahun depan kita ubah sikit, ada seeded dan sebagainya, saya terpulang. Ini terpulang kepada Jawatankuasa nanti untuk kita berbincang. Alright, okey. Menarik perkongsian seruan daripada Datuk. Alice, kita seketika, Alice. Buat seketika kita nak kongsikan kepada anda untuk statistik keseluruhan GP dari GP Selangor sehinggalah GP Johor. Inilah yang kutipan lah. Kalau boleh kita katakan antara yang cukup tinggi jugalah. Tinggi. Ini jadi total serve. Ini semua perlawanan, ini data yang kita dapat. Anda boleh menilai dan juga melihat Datuk, bila kita menyentuh mengenai statistik ini juga penyumbang kepada kita memilih setiap minggu pemain-pemain terbaik kerana pelibatan mereka, Datuk. Yang ini juga menjadi satu bukan kontroversi lah, perbualan. Sebab ramai yang mungkin tak berapa faham. Betul. Dan kenapa pemain itu tak dapat, pemain yang sama. Sebab format itu mengikut daripada segi format Astro yang ada. Itu yang ramai tak faham, yang diorang komen. Tentang macam mana kita kriteria untuk kita memilih pemain tekong, feeder terbaik. Yang saya tambah daripada kenyataan itu ialah data-data itu ialah dinilai, diambil oleh setiap apa penyumbang kepada pemain. Ialah kalau kita berbalik, ialah kalau dari mata kasar, pada saya pun ada ketika tu saya ada juga argue dengan pasukan statistik kerana dari mata kita ambil contoh Azhar Alias contoh dari mata kasar kita nampak dia sempurna. Tetapi kalau kita berbalik kepada data penyumbang, jadi itu saya rasa taktikal kepada pasukannya kalau nak kena letakkan minit permainan, maksudnya penyumbang banyak, jadi itu je menyumbang. Cuma dari segi penentuan untuk pemain-pemain terbaik ni memang ada sedikit bukan kontroversi lah. Mungkin ada yang salah faham. Pemain bagus perform tapi dia tak dapat. Sebab pemain yang banyak kali main, setiap tournament dia main, itu adalah chances lebih besar dia dapat untuk kategori feeder atau killer ataupun tackle terbaik. Yang itu dia orang mungkin tak faham. Tapi sebenarnya dia bukan berdasarkan contohnya
tekong dibawa masuk bukan berdasarkan berapa jumlah servis yang masuk. Sebab dia diambil kira juga daripada segi first ball, tackling. So perkara itu sebenarnya mempengaruhilah jumlah statistik yang dicatat oleh setiap pemain. Betul, dan juga berapa kerap dia dalam gelanggang, ya. itu juga penyumbang. Jadi Datuk, selain statistik kita bincang Datuk, pada pandangan Datuk okey, tadi overall kita nampaklah Datuk kongsikan bahawa setiap penonton juga bertambah untuk kongsikan. Tapi pada pandangan Datuk peribadi 5 minggu Datuk, di mana Datuk rasa dia punya dari segi aura dan juga setiap minggu meriah, tapi di mana yang paling meriah untuk Datuk lah? Kalau aura penonton ni saya rasa di Perak mula-mula memang saya tengok hebat. Peringkat kumpulan pun dah boleh penuh stadium. Ya. Saya pun terkejutlah. Stadium tu kalau penuh pun saya ingat 4-5 ribu. Tapi boleh penuh. Itu peringkat grouping kalau tak silap saya lah waktu tu. Dengan keadaan stadium tersebut, dengan sambutan penonton. Tapi Johor pun meriah. Antara yang meriah pun di Johor. Yap. Untuk mungkin peringkat final, of course lah agaknya di Johor sebab di Johor main sampai 3 set. Yap. Di tempat lain makan main 2 set. Itu Betul. yang kepuasan penonton ni dah, sebab dia bayar tiket dia masuk, dia nak tengok game tu lama. Puas. Sebab tu saya tengok bila set pertama menang, set kedua dia minta tim dia menang supaya dapat main tie break, dia orang dapat tengok lama game tersebut. Jadi dia menjadikan lebih meriah lah. Alhamdulillah masa di Johor tu pun penonton ramai, walaupun Johor tak bernasib baik untuk ke final, tapi adalah penonton yang melihat final tersebut. Tapi di Perak pun ramai, di Terengganu pun saya tengok ramai sambutan tersebut. Jadi ini antara venue-venue yang saya rasa memang patut dikekalkan untuk next STL. Ya. Nah, berita gembira tu. Setuju setuju. Tapi saya pun setuju dengan apa yang Datuk katakan. Memang Perak sebenarnya bukan kita nak membandingkan setiap venue yang kita pernah pergi sebelum ni, tapi Perak memang tak pernah mengecewakan. Okey, Tok, kita nak beralih seketika Tok, minggu depan debaran untuk Champions Cup pula Tok. Dari segi persaingan mungkin Datuk sendiri mewakili PSM juga mengharapkan pasukan-pasukan ni bersaing dengan pasukan jemputan Tok untuk Champions Cup. Champions Cup ni adalah satu level yang berlainan. Betul. Sebab saya lihat saya dah kira di peringkat international peringkat antarabangsa. Sebab 4 kelab daripada luar negara yang datang ni pun dibarisi oleh pemain-pemain utama kebangsaan. Terutamanya Thailand, India dan juga Indonesia. Dan ini akan menjadikan saingan lebih rancak lagi, lebih memberikan cabaran yang besar lagi, sengit lagi. Dan tak semestinya kita perform, kita boleh jadi juara di STL, kita boleh jadi juara di Champions Cup. Satu medan yang berbeza, satu cabaran dan environment yang berbeza, dan kadang-kadang performan kita pada waktu itu pun memainkan peranan yang penting. Sebab itu saya ingat 4 kelab Malaysia, liga teratas ni adalah the best 4 yang saya rasa pun tak kurang hebat. Akan memberikan saingan lebih hebat lagi. Bila bermain dengan kelab luar negara yang diwarisi oleh bintang-bintang yang dia kenal pun, saya rasa dia lagi lebih bersemangat mungkin. Dan insyaAllah dengan sambutan penonton yang ramai, walaupun mewakili kelab sama ada Perak Bison ke, Selangor Pistons ke, Negeri Sembilan ke, KL Thunder pun, dia mewakili Malaysia. Sudah pastilah penyokong penonton ni, saya rasa dia akan sekiranya bertanding melawan kelab luar negara ni, dia akan menyokong di pihak mana saja kelab yang mewakili Malaysia. Saya rasa macam itulah. Ini akan memperlihatkan dia akan lebih menarik lagi. Dan ini juga adalah platform untuk dia orang expose, mempertingkatkan dari segi mental dan juga untuk membiasakan diri dalam keadaan getir bila dia bermain di peringkat international. Bukan mudah. Betul. Environment ni bukan ada di mana-mana sebab kita main hebat di STL, kita main hebat di Piala Tun Ali ke, tapi belum tentu kita boleh bermain di peringkat antarabangsa. Dan ini sekurang-kurangnya dapat kita lihat bagaimana dia boleh pertahankan mental dan kemahiran dan juga ketahanan diri dia, termasuk skill dia bila berlawan dengan Thailand, India. India pun tak kurang hebat sebab pemain utama dia pun turun. Saya lihat sebegitulah.